Okey, soalan seterusnya soalan nombor 33. Formula bagi ion sulfat iaitu SO4 2- dan ion nitrat adalah NO3-. Jika formula garam sulfat bagi M adalah MSO4, apakah formula garam nitrat bagi M? Jadi daripada formula bagi garam sulfat MSO4 ini kita tahulah bila SO4 2- maka M charge dia mestilah 2 positif sebab sebatian ini neutral. Jadi bila kita tahu M ini 2 positif, NO3 ni diberi minus, maka bila combine dua ni NO3 kena ada 2 supaya dia jadi balance lah 2 kali 2. Okey, ni 2 maknanya nitrat ada 2, tolak-tolak jadi 2 tolak 2 tambah equal to 0. Jadi formula kimianya adalah MnO3 2. Okey. Soalan seterusnya soalan nombor 34. 8.1 gram oksida logam dengan formula PO telah diturunkan dengan lengkap oleh serbuk karbon berlebihan kepada 6.48 gram logam P. Yang manakah di antara berikut merupakan jisim atom relatif bagi P? Okey, so nak kira lagu mana nak tahu jisim atom relatif bagi atom P. Dia bagi formula PO. Okey, oksida 8.1 gram ni adalah oksida. Okey, terturun dengan lengkap, okey, dengan lengkap oleh serbuk karbon berlebihan kepada, maknanya oksida logam P ni 0.48 gram ni adalah jisim logam P. Jadi logam P jisim dia 0.48 gram. Okey, jadi nak tahu jisim O macam mana sebab PO dia PO. Jadi O macam mana? O ni 8.1 tolak dengan 0.48 dapatlah 1.02 gram. Okey, jadi bila nak cari formula empirik kat sini, langkah kita adalah sama saja iaitu 3 langkah. Langkah pertama cari jisim, langkah yang kedua cari bilangan mol, langkah yang ketiga nisbah ringkas, barulah kita dapat formula empirik dia. Okey, jadi bila kita dah dapat dah jisim bagi dua-dua, maka kita kira bilangan mol. Okey, O dia dah bagi, jisim atom relatif dia 16, tapi P dia suruh kita kira. Maknanya kat sini bila kita divide dua ni dapat 0.10125, tetapi formula kata PO. PO ni maknanya ratio P dengan O ni adalah 1:1. Okey, 1:1. Okey, jadi bila 1:1 kita nak tahu P ni berapa. Okey, ni P Okey, P ni berapa. Okey, sorry. MO ni. Okey, MO. Okey, kita nak tahu nilai P ni berapa. Okey, jadi lagu mana kita nak buat, kita nak tahu P ni berapa. P juga ni. P ni berapa. Okey, so kita buat macam sebelum ni maknanya kita boleh buat lagu mana. Ni, okey, 0.10125 ni, okey, bahagi dengan 0.48 per P adalah sama dengan 1/1. Maknanya bilangan mol O bahagi dengan bilangan mol P sama dengan nisbah teringkas O bahagi dengan nisbah teringkas bagi P. Macam tu. Jadi bila kita bahagi macam ni, so kita boleh dapatlah, okey, P adalah sama dengan 64. P sama dengan 64. Okey. So ada soalan nak tanya yang ni? Boleh faham ke tu? Boleh, cikgu. Okey. Soalan seterusnya soalan nombor 35. Okey, jisim formula relatif bagi X karbonat terhidrat adalah X2CO3 titik 10 H2O. Titik ni maknanya tambah dengan air. Okey, ialah 286.
Berapakah jisim atom relatif bagi unsur X? Yang ni cikgu rasa tak ada masalah. So kita kira macam biasa, maka X adalah sama dengan 23. Okay, cikgu rasa benda tu tak ada masalah, cikgu lajukan. So kalau ada masalah boleh tanya ni. Boleh boleh suruh cikgu terang. Okay. Soalan nombor 36 pun sama. Dia suruh cari formula empirik sama. Formula empirik nampak dia step dia sama saja. Tapi di sini dia kata unsur X berapa? X dengan sulfur. So X dengan sulfur. So X berapa? 24 gram. Sulfur berapa? 32. So cari dengan cara biasa, dapatlah formula X 4S. Okay. Soalan seterusnya, soalan nombor 37, supaya dengan kita jumpa tadi dah. Okey, tetapi sini dia bagi direct. Okey, 1.2 gram unsur X bertindak balas dengan 0.8 gram unsur Y. So kita pun letak jisim X berapa? 1.2, Y berapa? 0.8. Membentuk formula XY. Maknanya formula empirik XY. Kalau XY kita tahu ratio dia 1:1. So soalan dia berapakah jisim atom relatif X? Okey, maka step yang kedua yang tak adanya. Step yang kedua adalah nak mengira bilangan mol. Jadi 1.2 nak cari bilangan mol, 1.2 bahagi dengan X. Katakanlah X itu adalah jisim atom relatif bagi X. Okey. Manakala Y kita tahu jisim atom relatif dia 16, maka 0.8 divide by 16, so dapat 0.05. Okey. Sama juga dengan tadi. Kita ambil bilangan mol Y bahagi dengan bilangan mol X sama dengan nisbah teringkas Y bahagi dengan nisbah teringkas X. Jadi 0.05 bahagi dengan 1/1.2 per X kurungnya sama dengan 1/1, maka kita dapat X itu adalah sama dengan 24. Okey. Yang ni pun kalau tadi tak ada masalah, yang ni pun cikgu rasa tak ada masalah juga bagi awak. Okey, so kita pergi kepada soalan nombor 38. Okey, soalan nombor 38. Gas etana membakar lengkap dengan kehadiran gas oksigen untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Okey, nanti kita masuk tajuk sebatian karbon nanti, awak dah boleh menulislah gas etana tu formula dia lagu mana. Okey, formula dia lagu mana. Tapi cikgu dah royak dah hari tu kan kita masuk dah pasal siri homolog. Etana ni maknanya dia siri homolog alkana. Bila alkana, formula am dia adalah CnH2n plus 2. Add maknanya C equal to 2. Maka bila C sama dengan 2, H2 kali 2, 4 tambah 2, ne. That's why lah formula bagi gas etana adalah C2H6. Bila dia kata membakar lengkap dengan kehadiran oksigen, maknanya dia react dengan O2. Bila dikata membakar lengkap, hasilnya hanya dua saja iaitu gas karbon dioksida dan juga air. Kemudian bila kita buat balancing, kita dapatlah okey seperti yang cikgu tunjuk kat sini ni. Okey. Jadi di sini kita dapat berapa sini? Kita dapat ratio dia 2, 7, 4, 6. Okey, soalan bagi apa? Soalan bagi 30 gram gas etana. So 30 gram. Soalan suruh cari apa? Kira isi padu gas karbon dioksida. So bawah karbon dioksida kita buat V equal to berapa kita tak tahu. Jadi info dia bagi jisim bagi etana, dia suruh awak kira isi padu gas karbon dioksida. Okey. Jadi langkah seterusnya apa-apa information, maklumat dia bagi dalam soalan adalah untuk kita kira bilangan mol. Bila dia bagi gram, nak cari bilangan mol, maka bilangan mol adalah sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. Okay, jisim bahagi dengan jisim molar. So bila kita dapat jisim bahagi dengan jisim molar, iaitu 30 bahagi dengan 2 kali 12 tambah 0 kali 1. 2 depan jangan ambil. Apa 2 depan kita tak ambil sebab 2 depan itu adalah nisbah bagi persamaan. Okey, kita ambil formula kimia saja iaitu C2H6. Jadi kita darab dengan jisim molar C2H6, maka kita dapat 1 mol. Okey, dapat 1 mol. Maknanya yang kita guna dalam eksperimen ini adalah 1 mol etana sahaja. Jadi ratio kita pun tengok ratio kata 2:4, maknanya isi padu gas karbon dioksida ini adalah 2 kali ganda.
Jadi kalau 2 kali ganda, kalau gas air tanah ini kita guna 1 mol, maka gas karbon dioksida yang terhasil adalah sama dengan 2 mol. Okey, bila dah dapat bilangan mol, maka kita diminta cari isi padu gas, maka isi padu gas kita kena tengok sama ada pada suhu tekanan piawai ataupun pada keadaan bilik. So bila suhu tekanan piawai kita kena guna 22.4 desimeter padu. Jadi 2 kali dengan 22.4 desimeter padu, kita dapatlah 44.8 desimeter padu. Okey, jelas Soalan nombor 39, cikgu rasa tak ada masalah. Darab saja dapat 301, darab 10 kuasa 23, betul kan? Darab gitu saja tak ada masalah kan? So kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 40 pun cikgu rasa tak ada masalah. Kalau ada masalah royak ni. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 42. Okey, dia tanya berapakah banyak bilangan molekul dia bagi jisim. Apakah kita tengok perkaitan jisim ni kita bahagi, kena cari bilangan mol dulu, bahagi dengan jisim molar, kemudian nak cari bilangan molekul darab dengan nombor Avogadro. Ni pun cikgu rasa tak ada masalah. Okey, kalau ada masalah royak. Nombor 43, formula kimia bagi sebatian kompleks. Okey, apakah jisim formula relatifnya? Capur belaka. So dapat 99. Okey ke tu? Betul ke? Betul. Okey. Soalan nombor 43. Okey, berikut menunjukkan jisim formula molekul relatif untuk sebatian, beberapa sebatian. Okey, sebatian dan jisim molekul relatif manakah dipadankan dengan betul? So nak tahu padangan betul kita kena kira so. Okay, kalau kita kira CO2 dapat 44. Kalau kita kira H2O2 dapat 34. Kalau kita kira NH4Cl itu amonium klorida dapat 53.5. Kalau kita cari natrium sulfat dapat 142. Jadi hok mana betul? C yang betul. Okey, 44. Berapakah bilangan mol ferrum 2 karbonat yang terdapat dalam 17.4 gram ferrum 2 karbonat? Okey, dia nak tahu bilangan mol ferrum 2 karbonat yang terdapat dalam 17 gram. Okey, 17.4 gram. Okey, boleh. Jadi sekarang ni, dia nak apa dia ni? Ferrum 2 karbonat 50 tambah dengan 12. So dapat berapa kat situ? Tambahlah. So dapat berapa? 1 nene. So berapakah bilangan mol? Ni tak selesai lagi cikgu kira ni kan? Jadi nak cari bilangan mol buat gana ni? Macam mana nak cari bilangan mol ni? Jisim dia tu bahagi 18. Bagi dengan 16 tak. Jadi dia bagi berapa? Dia baginya 17.4 bahagi dengan 11 ne. So dapat berapa nilai dia? 0.15. 0.15 mol. Okey. Soalan seterusnya soalan nombor 45. 45 dia kata rajah di bawah. Okey, rajah di bawah menunjukkan bilangan atom bagi satu molekul antara berikut yang manakah betul. Okey, bilangan atom dalam satu molekul. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, bilangan dia satu hok kuning tu unsur lain, hok biru ni unsur lain. So kalau kita tengok CO2 maknanya kalau sepatutnya kalau CO2 kita kata maknanya O ni mestilah ada 2 saja. NH3, Cl2. Jadi mana sebetul? NH3 kan? Okey, yang betulnya adalah amonia. Okey. Seterusnya 46. Okey. Antara berikut yang manakah dipadankan dengan betul? Okey, yang betulnya hok mana? Okey, kuprum 2 oksida. So jawapannya adalah
Dia kata tidak dipadankan dengan betul. Kuprum 2 oksida betul. CuO. Kuprum 2 klorida ni salah sebab kuprum 2 klorida adalah CuCl2. Okey, jawapannya adalah B. Nombor 47. Okey, antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang 1 mol bahan? Okey, 1 mol bahan. Itu salah dekat apa? Salahnya adalah dekat molekul. Okey, kenapa salah dekat molekul? Sebab kuprum ni bukan molekul. Kuprum ni adalah atom. Dia kan logam. So, logam jenis zarahnya adalah atom. 1 mol gas oksigen, okey, mengandungi 0.02 darab 10 kuasa 23 molekul. Ni betul. B ni betul. Okey, ni B dia betul. C, 1 mol air mengandungi bilangan atom yang sama dengan bilangan atom dalam 12 gram karbon 12. Ni salah. Sebab apa? 1 molekul air ada 3 atom. Jadi kalau 1 mol air maknanya 3 kali dengan nombor Avogadro. Maknanya 3 kali bilangan atom dalam ni lah. Dalam 12 gram karbon 12. Sebab 12 gram karbon 12 ini ada sebanyak 0.02 darab 10 kuasa 23 atom. Jadi kalau air ni H2O formula dia, 1 molekul air ada 3 atom. Jadi kalau 1 mol air ada 3 kali dengan nombor Avogadro. Okey. Jadi yang D ni salah kat mana? 1 mol karbon dioksida mengandungi bilangan molekul sama dengan bilangan atom. Okey, salah. Okey, salah ni. Salah kat mana D ni? Betul dah kau soalan tu Cikgu Taib tu? Cuba tengok soalan awak. Sama dah kan? Sama. Okey. D tu betul ke? 1 mol karbon dioksida mengandungi bilangan molekul yang sama dengan bilangan atom. Okey, bilangan molekul dalam karbon dioksida kalau dia kata 1 mol, nombor Avogadro lah. Bilangan atom dalam 12 gram karbon 12 pun adalah sama dengan nombor Avogadro. Cikgu rasa ada silap sikit di soalan ni. Cuma kat sini kalau kita tengok D betul, B pun betul. Okey. So kita tengok soalan 47, apakah formula empirik? Hak ni kita kecil lah, C4H8 kecil dengan CP4 dapat CH2. Jawapan dia A. Okey, soalan 49, antara berikut yang manakah mengandungi 0.02 darab 10 kuasa 23 atom? So ni dia kata yang manakah berikut mengandungi, dia mesti atom. Okey, dia mesti, ni dia nak atom ni, dia nak atom. Nampak tak? Kalau hidrogen, dia kena H2 formula dia. Jadi 1 mol kena kali dengan 2. Gas oksigen pun sama, O2 formula dia. Nak cari atom kena kali dengan 2. Air H2O. Nak cari atom kena kali dengan 3. Helium lah jawapan dia. Berapa helium? Sebab helium ni unsur kumpulan 18. Okey, 18 ni kan dia adalah gas nadir. Dia eksis sebagai monoatom kerana susunan elektronnya sudah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Okey, dia tak perlu menerima, dia tak perlu menderma, dia tak perlu berkongsi elektron. Okey, sebab dia dah stabil dah. Susunan elektron sudah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Soalan nombor 50. Okey, 50. Okey, masih lagi pengiraan. Dia bagi persamaan di bawah mewakili penguraian lautan hidrogen peroksida. 1 mol hidrogen peroksida digunakan, apakah isi padu gas oksigen yang dihasilkan? Ratio kata 2:1. Okey, kalau hidrogen peroksida digunakan adalah 2 mol, okey, ratio dia kata, okey, hasilnya adalah 1. Tapi soalan dia kata hidrogen peroksida 1 mol saja. Kalau 1 mol maka bilangan mol oksigen terhasil bahagi 2 dapat 0.5 mol. Maka nak cari isi padu 0.5 kali dengan 24. Okey. Soalan nombor 51. Persamaan berikut menunjukkan tindak balas antara kuprum 2 karbonat dengan asid hidroklorik. Okey, jadi dua ni bertindak balas, hasilnya adalah
CuCO3 dengan HCl hasilnya adalah CuCl2 plus CO2 plus H2O. Okey. Sekarang soalan dia kata 7.0 gram kuprum 2 karbonat ditambahkan 50 cm padu asid hidroklorik 1 mol per 1.0 mol per desimeter padu. Berapakah jisim kuprum 2 karbonat yang tertinggal di akhir tindak balas? Maknanya kat sini 7 gram kuprum 2 karbonat ini adalah berlebihan. Sebab itu dia tertinggal di akhir tindak balas. Maknanya asid sulfurik ini bertindak balas dengan lengkap. Jadi kalau kita nak tengok berapa banyak berlebihan tersebut, kita buat persamaan kimia, tulis balik persamaan kimia, kita tulis ratio. Soalan bagi kuprum 2 karbonat 7 gram. Okey, asid sulfurik, asid hidroklorik dia bagi V sama dengan 50, M sama dengan 1. Maka dia nak cari berapakah jisim kuprum 2 karbonat yang tertinggal. Jadi kat sini kalau kita convert kepada bilangan mol untuk kuprum 2 karbonat, kita bagi dengan jisim molar. Sebab apa? Sebab kuprum 2 karbonat ini dia bagi dalam jisim. So jisim nak cari bilangan mol, kita bahagi dengan jisim molar, dapat bilangan mol 0.05 net. Okey. Asid hidroklorik ini bila kita hitung bilangan mol dia V sama dengan 50, M sama dengan 1, maka kita cari bilangan mol guna formula N equal to MV per 1000. Dapat 0.05 net. Boleh? Okey. Jadi cuba tengok, kita tengok ratio. Kita tengok ratio ni, tengok ratio. Ratio kata 2:1. Kalau asid hidroklorik kita guna adalah 0.05 mol, maka CuCO3 ni separuh saja yang perlu. Iaitu CuCO3 yang bertindak balas adalah 0.025 mol saja, iaitu separuh daripada 0.05. Sebab apa? Sebab ratio kata 2:1. Mana CuCO3 separuh daripada ni bahagi dengan 2 dapat 0.025. Jadi bila 0.025 maka kalau kita tengok kat sini jisim bagi CuCO3 ini yang bertindak balas adalah sama dengan 0.025 darablah dengan jisim molarnya. Jisim molarnya iaitu kita akan dapat 3.1. Maknanya jisim untuk kuprum 2 karbonat yang bertindak balas hanyalah 3.1 gram sahaja. Jadi bila kita nak tahu berapa banyak kuprum 2 karbonat yang berlebihan, maka 7 gram yang kita guna ini, yang kita guna dalam eksperimen ini, kita tolak dengan yang kita hitung, hitung secara teori, iaitu dia perlu 3.1 gram saja CuCO3. Kita guna 2.1. Berapa gram kita lebih? Tolak 2 ni dapat 3.9 gram kuprum 2 karbonat yang berlebihan. Okey ke? Okey ke? Boleh ikut ke tu? Boleh. Posisi orang ni saat ni 20 orang. Boleh, cikgu. 19 pula ni. Okey. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 52. 52 ni spacing saja soalan dia. Persamaan berikut menunjukkan tindak balas antara argentum nitrat dengan natrium klorida. Berapakah jisim garam tak larut yang terhasil apabila 50 cm padu 1.0 mol per desimeter padu argentum nitrat bertindak balas dengan 50 cm padu 2.0 mol per desimeter padu natrium klorida. Jadi di sini bila dikata berapakah jisim garam tak larut, maka kita kena tahulah mana garam tak larut. Dia bagi P ni lah. P ni maknanya pepejal. Okey, ni AQ ni AK ni. AK iaitu aqueous. Jadi maknanya kat sini kalau kita buat persamaan kimia, kita dapati ratio 1:1:1. Kita pertulis apa maklumat diberi dalam soalan. Argentum nitrat dibagi V sama dengan 50, M sama dengan 1. Natrium klorida sama V sama dengan 50 tapi M sama dengan 2.0. Okey, sekarang kita kira bilangan mol.
argentum nitrat dapat 0,05, natrium klorida dapat 0,01. Maknanya kat sini kalau ratio 1:1, bila kita guna argentum nitrat 0,05, sepatutnya natrium klorida yang kita perlu adalah 0,05 juga. Maknanya 0,1 ni berlebihan. Bila berlebihan, kita tak boleh pakai bilangan mol natrium klorida ni sebab dia berlebihan. Jadi kita kena guna bilangan mol argentum nitrat. Okey. Jadi sekarang kita nak tahu GSM argentum klorida. Kita pun tengok ratio. Ratio kata 1:1. Maka jika kita guna argentum nitrat 0,05, maka argentum klorida yang kita guna adalah yang terhasil adalah 0,05 mol juga. So bila dia dapat bilangan mol, maka kita boleh cari GSM, iaitu bilangan mol darablah dengan GSM molar bagi argentum klorida. Argentum 108, klorida 35.5, maka kita darab dua ni, kita dapat 7.175 gram. Okey. Boleh follow setakat ni? Boleh. Boleh Okey. Soalan seterusnya, soalan nombor 53. 53 serupa dah, kita dah jumpa dah persamaan ni sebelum ni. So dia kata apa dia kat sini, dia kata 2.5 gram kalsium karbonat dipanaskan, berapakah isi padu gas karbon dioksida yang dibebaskan pada keadaan bilik. Maka daripada persamaan kita tahu ratio kata 1:1:1, maka diberi kalsium karbonat 2.5 gram, dia minta awak cari isi padu gas karbon dioksida. Jadi V equal to berapa? Jadi information dia bagi 2.5 ni adalah untuk kita tukar bilangan mol, maka GSM bahagi dengan GSM molar dapatlah bilangan mol 0.025 mol. Ratio kata 1:1, jika kalsium karbonat bilangan mol 0.025, maka bilangan mol gas karbon dioksida sama, iaitu 0.025 mol juga. So bila dia dapat bilangan mol, kita boleh hitung isi padu adalah sama dengan bilangan mol darab dengan isi padu molar, iaitu 24, maka kita dapat 0.6 desimeter padu, atau tukar kepada sentimeter padu dengan darab dengan 1000, maka kita dapat 600 sentimeter padu. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Tak ada Tak ada. Okey, nombor 54. Okey, nombor 54. Okey, ada soalan nak tanya tadi? Ada macam nak bersuara? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, 54. 2.4 gram magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan magnesium klorida dengan gas hidrogen. Dia beri persamaan kimia. Soalan dia kata apakah GSM maksimum magnesium klorida yang terhasil. Okey, jadi di sini kita buat persamaan kimia semula untuk kita tulis ratio. Ratio kata 1:2:1:1. Maknanya 1 mol magnesium bertindak balas dengan 2 mol asid hidroklorik menghasilkan 1 mol magnesium klorida dan 1 mol gas hidrogen. Soalan bagi magnesium ni 2.4 gram. Asid hidroklorik dia guna V sama dengan 100, M sama dengan 1. Jadi dia tak royak mana seberlebihan tak bagi tahu kat kita. Jadi bila dia tak bagi tahu macam ni, maka kita dua-dua kita hitung bilangan mol. Jadi MG ni dia bagi GSM. Nak cari bilangan mol bahagi dengan GSM molar, iaitu bagi dengan 24, maka kita dapat 0.1. Soalan ni silap ni. Okey, dapatlah 0.1. HCl pula kita hitung dengan menggunakan formula MV per 1000, dapat 0.1 juga. Bilangan mol dia sama. Jadi bila bilangan mol dia sama, kita tengok mana seberlebihan. Kalau kita guna asid hidroklorik ni 0.1, sepatutnya magnesium yang digunakan hanyalah 0.05 saja. Separuh daripada 0.1 sebab ratio kata 1:2. Jadi kalau asid hidroklorik 0.1 mol, maka magnesium yang digunakan hanyalah 0.05 saja.
Okey, tetapi kita guna magnesium 0.1 mol. Maknanya magnesium ni berlebihan. Bila magnesium berlebihan, maka kita tidak boleh ambil dia untuk guna sebagai ratio. Jadi, oleh kerana magnesium berlebihan, maka kita ambil yang asid hidroklorik untuk mengira ratio. Jadi, kita ambil asid hidroklorik, kita nak cari apa? Gisim magnesium klorida. So, kita tengok ratio. Ratio kata 2:1. Maknanya kalau asid hidroklorik kita guna 0.1 mol, maka magnesium klorida bilangan molnya adalah separuh daripada bilangan mol asid hidroklorik, iaitu 0.1 bahagi dengan 2 dapat 0.05 mol. Okey, bila dia dapat bilangan mol, maka nak cari gisim, kita hanya darab dengan gisim molar, iaitu kita dapatlah nilai dia 4.75 gram. Ada soalan? Ada soalan? Senyap tupah ni. Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey. Seterusnya, soalan nombor 55. Kalian bertindak balas dengan asid sulfurik mengikut persamaan berikut. Berapakah isi padu gas hidrogen yang dihasilkan pada STP jika 1.17 gram kalium ditambah kepada asid sulfurik? Sebenarnya tindak balas ini bahaya ni. Sebab apa? Sebab kalium ni unsur kumpulan satu. Bila kumpulan satu dia sangat reaktif. Jadi bila dia react dengan asid sulfurik ni kena jaga-jagalah. Tak boleh buat macam keadaan biasa. Okey, sebab tindak balas ini sangat reaktif. Okey. Soalan dia kata berapakah isi padu gas hidrogen? Maka kita buat persamaan kimia dulu untuk kita tengok ratio. So bila kita dah dapat ratio, maka kita tengok soalan bagi apa? Soalan bagi, okey, kalium ini digunakan adalah 1.17 gram. Okey, kemudian dia suruh hitung apa? Berapakah isi padu gas hidrogen? Maknanya dia suruh cari V bagi gas hidrogen sama dengan berapa. Jadi info dia bagi 1.17 gram ini adalah untuk kita tukar kepada bilangan mol. Maka 1.17 bahagi dengan bahagi dengan gisim molar untuk K iaitu 39 dapatlah 0.03 mol. Okey, bila dapat 0.03 mol maka tengok ratio kata 21. Ratio kata 21 maka bila bila K 0.03 mol, maka H ini kita bahagi dengan 2. So, dapatlah 0.015 mol. Berapa bahagi dengan 2? Sebab ratio kata 21. Okey, jadi 0.03 tu bagi dengan 2 dapat 0.015 dan dapat bilangan mol, maka nak cari isi padu senil lah. Kita darab saja dengan isi padu molar. Maka kita dapatlah 0.336 desimeter padu. Okey, boleh? Boleh situ? Boleh. Boleh. Okey. So soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey. Soalan lah dah ni, soalan seterusnya second last sebab soalan seterusnya tu nanti slide yang ke-54 tu kita masuk kepada acid base. Okey. Kita tengok ni dulu. Okey, soalan nombor 56. Berapakah gisim karbon mengandungi bilangan atom sama dengan 6.9 gram natrium? Oh, ni ada kira air tak? Oh, cikgu tak kira. Ni kira gana ni, boleh kah? Oh, buat gana soalan ni? Jawab gana. Alia Farhana jawab gana. Alia Farhana. Alia? Bilangan atom yang sama ni, nak cari bilangan atom yang sama, kena cari bilangan mol lah ke?
barulah kita dapat bilangan atom yang sama. Hak ni cikgu tinggal hak ni. Okey, boleh dapat tak cara dia ni? Bila kita nak cari bilangan atom yang sama, kena cari bilangan mol natrium dulu. So kita cari bilangan mol Na, iaitu sama dengan 0.9 bahagi dengan 23. Kau ada tak siap lagi ni? Cikgu pakai itu, tapi muka beri tahun lepas lagi ni kan? So boleh berapa? Tekan kalkulator boleh berapa? 0.3. 0.3 mol. Okay. Maknanya kalau karbon tu nak bilangan atom dia sama dengan natrium, natrium ini 0.5 mol, maka bilangan mol karbon pun sama juga. Sebab apa? Sebab dia kata bilangan atom yang sama. Jadi bila bilangan atom yang sama, maknanya bilangan mol kena sama. Okey, boleh pass itu kan? Jadi bila kita tahu bilangan mol natrium tu 0.3, maka bilangan mol karbon juga 0.3 juga. Jadi bila bilangan mol sama, barulah bilangan atom dia akan jadi sama. Boleh Okey, jadi bila kita dah dapat bilangan bilangan mol karbon tu 0.3 juga, maka barulah kita tukar kepada GSAM. Okey, barulah kita cari GSAM. Okay. GSAM karbon adalah sama dengan 0.3 mol ni kita darab dengan GSAM molar dia. Okey, darab dengan 12 ni adalah gram mol tolak 1. So dapat berapa situ? 3.6. 3.6. Mau dapat 3.6. Ya. Semua dapat 3.6 Okey. So dapatlah 3.6 gram. gram. Okey, selesai. Soalan seterusnya. Ni soalan biasa cikgu rasakan. Panah. Dia kata berapakah GSAM kalsium karbonat yang diperlukan untuk menghasilkan. So bahagi dengan GSAM molar untuk dapat bilangan mol. Tahu bilangan mol ni kita kali dengan GSAM dapat 20 gram. Ni rasa tak ada masalah kan? Okey, soalan 58. Okey, satu sebatian mempunyai GSAM molekul relatif 98. So sebatian ini ialah, ni kena hitung belakang. Kira. Mana jawapan dia? Mana jawapan dia? Boleh berapa jawapan dia? Tak sudah lagi jawab ni berkali. Bila cikgu tanya dia senyap belakang ni. Kira dah kan ni? Nak tahu satu sebatian mempunyai GSAM molekul relatif 98. Sebatian ini ialah hitung belakang. Kok mana sama dengan 98? B. Okey, jawapannya adalah B. Hitung belakang ni. Okey. Tak ada masalah kan nak hitung kan? Tak ada masalah kan? Tak ada kan? Tak ada. So, dengan itu soalan berikutnya dia melibatkan tajuk acid base. Cikgu berhenti setakat ni. Okey. So, minggu depan hari Jumaat tetap kelas yang sama. Cuma cikgu tidak bincang lagi kertas ni untuk minggu depan. So, minggu depan cikgu nak masuk tajuk jadual berkala unsur ni. Kita buat revision jadual berkala unsur pula. Okey. So, ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada. Kau sikit ni.